Dia datang, dia tengok, dia terus dia memang plan dia memang nak buat para lah. Jadi saya tanya dia mana dia dapat idea tu. So dia check daripada kawan-kawan, daripada orang yang dah lama ni, which is bagi saya bagus lah. Tapi tak semestinya kita nak buat ikut orang. Jadi kalau orang mampu nak buat banyak tu, dia akan buat. Tapi kalau kita tak mampu, kita start kecil dulu. Tapi kalau boleh buat para lah ya. Tapi buatlah para. Senang, tak payah nak fikir-fikir lagi dah. Maknanya fikir masa itu, fikir dari segi maintenance dia. Kita tak payah nak fikir dah. Maintenance, tak payah nak fikir kos nak keluar nanti untuk maintenance. Percayalah, kos maintenance dia memang tinggi. Plastik ni memang tinggi. Hatta pakailah Weedmax sekali pun. Weedmax macam saya pakai tu, adik saya pakai, dia tanam berapa ribu polybag tu Weedmax tak tahan lama sebenarnya. Harga pun mahal. Satu gulung apa 200 lebih. 200 lebih ya? 260 satu gulung. Itu 3 kakinya juga? Tapi 3 kaki ke 4 kakinya ni, tapi tak panjang. Yalah, kalau 500 lebih tu panjang dia 200 kaki kot. Lebar dia 6 kaki. Berapa banyak kita nak spend duit. Ya, lepas tu nanti koyak lagi. Buat lagi kan. Angkat lagi polybag apa semua. Dia paling tak tahan apa bro sebenarnya, nak tukar plastik ni. Nak alihkan polybag. Nak buka piping, itu paling tak tahan. Betul. Dia beza je. Korang fikir kan, ini para kan. Ada setengah yang kata pakai butter, letak butter, susun butter kat atas tu kan. Nanti kalau buat macam itu pun, Silver Shine koyak ke Weedmax koyak, korang nak angkat butter lagi, nak alih, nak bentang balik benda tu. Lagi tu, butter ni dia tak ada stability. Dia bukan tak ada ketahanan, tapi dia tak ada kestabilan. Betul. Maksudnya kita susun, kita katalah kita susun naik 4, kita letak kan. So dia tak ada kestabilan. Pasti benda tu, polybag kita senang jatuh. Betul. Bila dia jatuh, kena tolak angin pun dia jatuh. Mula fed up lah. Faham lah. Habis lah, rugi lah kita punya pokok. Hasil kita patah lah apa semua kan. Jadi yang ini dia takkan jatuh, sebab lepas ni dia akan ada pattern kat sini, tutup. Jadi dia duduk ngam-ngam kat situ. Mana dah kena kapit je. Memang ukuran dia ngam-ngam. Bila kita slot satu polybag tu, memang ngam-ngam ukuran dia. Betul. Dia tak lari dah. Dia takkan tergelincir ke kiri ke kanan kan. Dia memang duduk situ je. Tapi macam ni lah, kalau korang rasa ada duit nak buat para, korang buat lah. Kalau rasa tak boleh, buatlah atas tanah. Tapi setiap keputusan yang korang buat tu, dia akan memberi efek pada yang lain. Kalau korang nak jimat, biasanya kalau jimat, banyaklah kerja kena buat. Tapi bila korang buat, orang kata apa ni, lebih keluar duit lebih, kerja kurang, maknanya orang kata lebih efisien lah. Dia kalau kita buat dekat tanah bro, tutup plastik bro, tapak tu kena betul-betul rata. Betul. Kena bersih dan betul-betul rata. Itu pun kos sebenarnya. Untuk kerja tanah tu. Nak merata pun dah berapa. Back pusher semua kan. Itu semua kos. Dah garanti lah, 1,000-2,000 garanti ada punya. Betul. Nak ratakan tanah. So itu kalau pakai tanah asal. Kalau bawa masuk tanah lain untuk tambak, kalau tak cukup lah. Kalau kita pasang macam contoh, ada beberapa kawan-kawan yang saya kan buat tapak sampai panggil steamroll tu. Pakai steamroll. Bukan back pusher yang level lagi dah. Panggil steamroll tau masuk. Sebab apa dia orang ni dah berpengalaman lama. Betul. Jadi dia orang dah tahu kalau buat macam ni, takat ni je apa dia ni efek. Buat takat ni apa efek. Buat ni apa efek. Betul. Jadi kenapa dia panggil sampai steamroll? Supaya air tak bertakung. Bila air bertakung, kita risiko bertanaman kita. Betul. Serangga ulat lah apa. Ulat apa semua kat situ apa kan. So lagi senang terdedah. Macam ini dia nak naik pun, ni dah kaki setengah kan. Serangga tu nak naik pun agak sukar lah kan. So kalau para, kita dah tak payah pening ataupun kita tak payah risau pada tapak. Betul. Tapak tak rata pun tak apa. Cuma payah kat kita nanti tersandung lah. Itu je. Tapi kemudian lah, bagi saya itu kemudian kita boleh sikit, bila ada free time sikit-sikit boleh cangkur, ratakan kan. Itu je. Tapi kalau kita tengok orang tengok ni apa, lopak air ni kan. Lopak air ni yang paling
paling jarang orang ambil tahu. Ini kalau kita jalan ni, percik air ni kalau ada fusarium ke, layu bakteria ke, kalau kena pokok masuk dalam polybag, Memang kena. memang sangkut lah. Sebab itu kita buat para ni, bagi saya memanglah tinggi, tapi recommend lah untuk orang lain kan. Maknanya kalau korang buat untuk 500 polybag ke 200 polybag ke, buat macam ni dulu, tak apa, buat sikit-sikit. Buat sikit. Ada jualan nanti hasil tambah lagi sikit. Betul. Kan? Tambah lagi. Dia macam tu. So kita tambah. Jadi bila kita tambah pun piping tak ada isu sebenarnya. Kalau contoh orang akan cakap, oh ada isu pada piping ni nanti sebab sambung kan. Apa nak susah? Beli konektor je. Betul. Sambung je konektor. Nak extend. Bukannya satu isu. Piping ni boleh tarik ke belakang, tarik. Cuma sambung konektor je. Makna tak ada lah orang kata, alah nak kena, yelah nak buat piping baru ke apa ke, sambung je kan. Sambung je. Dia bukan satu isu. Macam mana kita sambung structure kita, macam tu kita sambung piping kita. Betul. Dia bagi saya tak ada ni lah. Tapi jangan buang masa lah buat. Minta maaf cakap lah. Bukan pun kita riak ke geli, tapi bagi saya sekarang punya masa ni, kalau kita buat kat bawah tu buang masa lah. Buang masa. Penat. Setiap musim kita nak kena buat balik. Bos buat kat tanah berapa lama? Yang buat untuk tanah je, tanah-tanah. Agak-agak berapa tahun dah? 2012. 2012, berapa tahun? Yang buat tanah je Yang buat sebelum tanah. berganti Yelah. PTKC. Saya start memang tahun 2012. 2012 saya start buat mula tanah. Vertikasi saya start daripada 2016. Mana 2012, 16, 3 tahun ke? Daripada 2012. 4 tahun. 4 tahun tu saya buat memang kat tanah je. Memang tanah je. Penat Penat. Penat. Tapi dari segi kos, kalau purely kat tanah memang murah lah. Jadi penat lah. Penat dari segi maintenance Penat apa. lah. Nak membajak dia, nak ni. Kena bajak, tak boleh tak bajak. Yang ada update hari tu, tanam apa yang itu tengah pakai mini kubota ke, yang kecil tu tanah sayur. Tu buat sayur. tanah lagi dia. Itu sayur tu memang buat tanah. Apa? Masih buat tanah lagi tuan-tuan. Dia sebab dia tanah ni kita macam ni. Kalau kita tanam kat tanah ni, kalau crop yang harga Murah. yang biasa-biasa harga murah boleh. Boleh buat kat tanah. Tapi kalau kita buat setup, contohnya orang buat sayur atas meja lah. Kalau kita tanam kangkung ke bayam ke, bagi saya tak berbaloi lah dengan kos dengan harga yang kita nak jual nanti. So biasanya orang akan tanam benda yang mahal, macam sawi bunga. Tu mahal. Kena keluar RM4, RM5 kan. Betul. So dia berbaloi. Dia berbaloi dengan setup dia. Yang tu bila buat benda-benda macam ni, kita tak boleh expect lah. Saya sebenarnya macam saya consider ROI dia ni dalam masa 5 tahun. ROI 5 tahun. Untuk ni. So saya tak ada nak tegur rushing nak dapatkan cepat. Walaupun mungkin boleh dapat lagi awal daripada tu. Kita tahu dia akan dapat lagi awal. Yalah. Tapi letaklah spek lama sikit lah. Dia letak lama sikit. Macam Abang Hussein dia jangka 2 tahun ROI dia. Reason dia kenapa saya buat 5 tahun adalah dari segi accounting kita letak tu 5 tahun, kita dah tahu berapa yang kita perlu return balik setiap musim. Divided by 5 years tu. So kalau kita dapat lebih earning, amount yang baki selepas tolak persen yang sepatutnya ROI untuk tahun tu, kita boleh buat untuk benda lain. Betul lah. Untuk projek lain. So kita tidak tertekan kepada mesti dapatkan balik ROI dalam tempoh contoh 2 tahun atau 3 tahun kan. Don't kill yourself. Jangan streskan diri, kita buat macam tu. Jadi hasil kalau ada lebih, so bukalah tempat lain ataupun tambah lagi plot lain. Itu saya punya cara memang daripada dulu macam tu. So ada orang cara dia lain. Tiada yang betul ataupun salah, tapi ikut kita punya kehendak lah. Kalau rasa cara tu
sesuai dengan kita apply lah. Kalau rasa cara tu sesuai dengan kita punya financial, dengan kita punya ni, boleh buat. Ada setengah orang dia tak kisah. Contoh dia dapat gaji sikit daripada hasil kebun tu pun tak apa. Jadi dia ada modal untuk expand. Expand tu sebenarnya dia satu yang penting lah untuk kita sebagai petani moden ni kan. Petani moden bang? Tak adalah moden. Di zaman sekarang ni, maksud saya kan, di zaman sekarang ni. So kita kena expand. Yalah. Kita punya makna daripada kita buat daripada pertanian tradisional, tanam dekat tanah, bajak pakai cangkul apa semua tu, kita tukar kepada penggunaan jentera. Lepas tu penggunaan jentera pun kita rasa banyak yang dah tak relevan, nak pelau lah apa. Kita tukar kepada buat fertigasi lah. Tak kisahlah fertigasi ke hidroponik apa kan. Tapi jangan salah faham Ada zaman orang kadang-kadang dia salah faham satu benda. Dia fikir bila buat macam ni, aku dah invest tinggi, cara yang lebih moden daripada yang sebelum ni, maknanya lebih daripada yang tradisional. Dia fikir akan dapat hasil yang garanti tinggi. Itu kena letak tepi dulu. Kita memang patut ada target. Tapi bila kita tak achieve, dia ada banyak faktor lain. Bukan sebab teknologi ataupun ni. Kadang teknik kita tak betul apa semua kan. Jadi kita kena faham satu benda. Bila kita buat benda macam ni, tak semestinya akan menjanjikan kita hasil yang tinggi, tetapi dari segi maintenance apa semua, kos untuk maintenance tu kita boleh jimat. Betul. Maknanya kalau sebelum ni, kalau kita tanam atas tanah, kos, kalau kita fikir kos lah, mungkin dia jadi 1 kilo jatuh jadi RM2.5 ataupun RM3 lah contohnya kan. Tapi dengan kita buat benda fertigasi gantung ataupun para ni, kos yang tak perlu, macam tadi lah merumput apa semua ni kita dah tak perlu lah. Jadi mungkin kos tu jadi RM1.6. Kalau harga jualan jatuh RM2, kita masih ada untung lagi. Masih ada untung. Kita kena tahu sebagai seorang nanam, kita kena tahu berapa harga lantai untuk kita. Itu penting. Kalau kita tak tahu harga tu, payah. Jadi bila kita tahu harga lantai operasi kita, dan kita boleh main harga lah kat situ. Boleh tak kata kadang-kadang kita invest sesuatu benda ni, macam para ni sebenarnya macam mana nak cakap, bukan nak keluarkan hasil tu tinggi, kalau boleh tinggi-tinggi lah, tapi sebenarnya kita nak mengurangkan kos. Memang nampak orang kata sekali invest sampai berpuluh-puluh ribu, tapi untuk masa akan datang kos tu kurang sebenarnya. Hasil ni, nak hasil tinggi ni banyak faktor. Teknik kita tanam, SOP yang kita guna, benih lagi. Benih pun macam orang cakap, benih pun dah jadi gamai peranan. Kalau benih tak bagus, tak bagus juga. Variety yang kita pilih tak sama. Betul. Kadang-kadang benih bagus, cara semai tak betul saya bagi contoh lah. Contoh cili merah kan. 151 461. Okey, beza berat kalau satu tray tu untuk 461 dengan ni, lebih 151 berat dia lebih 12 kilo lebih kurang. Untuk berapa biji? Untuk penuh satu harga tu. Satu harga tu lah. Satu harga. Banding dengan 461. Sebab 461 memang lebih ringan. Jadi okey, faham. Ada masanya bila kita jual, orang tak kisah dah 461 ke 151 ke, harga sama je. Tapi ada masa dia yang dia orang go by variety. Kita tak boleh kata cara tu salah, sebab orang yang membeli daripada kita ni, pemborong ni, dia akan mainkan tu sebagai satu peranan untuk dia dapatkan untung lebih lah. Semua orang nak berniaga untung lebih kan. Kadang-kadang memang kehendak customer dia macam tu kan. Kehendak pasaran pun kadang-kadang macam tu. Dia tak nak 151 sebab banyak air. Orang nak certain industri, dia tak nak ada yang cili yang banyak air. Nanti dia ada kos tambahan. So dia tak nak. So ada yang nak 461 kurang air. Macam tu lah. Ada yang macam contoh tengok biji Johor. Sampai sejengkal 6 inci panjang. Diameter lebih kurang dalam besar-besar dekat 1 inci lebih. So orang pun takut nak beli. Betul.
Kan? Dia ada banyak dia punya ni. Sebab tu kalau kita tengok sultan-sultan cili ni dia sesuai dekat pasaran-pasaran tertentu. Betul. Di Johor, sebelah Johor Baru. Macam contoh lah, kalau kita tengok dari segi cili api lah, cili kecil. Johor sentil. Sentil. Bawa ke Selangor tak laku tak sentil laku. tu. Dia nak akan bara. Nak sini nak bara. So, Lepas tu kalau belah utara nak cili kampung, bara tak laku. Sebab saya pernah lalui itu tau. Saya tanam serai dekat Batu Pahat. Saya tanam serai kampung lah. Okay. Logik dia serai kampung ni mesti laku, betul tak? Betul. Tapi dekat Batu Pahat tak laku. Ya. Sebab penggunaan serai kampung ni banyaknya oleh orang-orang Tom Yam apa semua. Sebab dia nakkan bau tu kuat. Essence dia tu dia nakkan kuat. Jadi sebelah Batu Pahat sampai ke JB ni diorang suka perayam. Serai perayam. Jadi apa saya terpaksa buat? Saya terpaksa tuai, hantar pergi ke paling dekat adalah Melaka ataupun Seremban. Yang mana dah jadi kos kat saya lah. Kos lagi ya. Masa saya tanam tu zaman-zaman kirim ikut bas ni belum popular lagi. Kita pun tak berani kan. So terpaksa hantar. Jadi bendanya pun murah. Sampai sana break even, tak dapat apa-apa. Saya silap gaji pun kadang tak ada. So itu orang kata antara indikator, ada faktor penting lah untuk kita dapat tahu tanam apa yang sesuai untuk kita kan. Mana kena cari pasaran, kena tanya dulu pasaran lah. Setempat, apa yang dia nak. Dalam radius 10 km tu, apa yang demand, variety yang dia nak untuk sesuatu crop tu. Maknanya tak boleh lah orang kata nak main tanam je. Tak boleh tanam. Apa yang orang jiran kita sebelah tanam, kita pun nak tanam. Tak boleh. Dia tak semestinya macam tu. Dia jadi macam Abang Hussein dulu lah.